Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya Halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, kita bersyukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita pada tajuk yang kedua pada kali ininya, itu kita akan mula sebut tentang mengenai hakikat kematian. Yang kita kena faham bahawa mati-mati ni apa dia. Di kalangan kitanya, tajuk pada muka surat 14, di mana kita lepas pada kita hidup ini, maka kita akan jumpa dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku telah jadikan pada kamu dua kejadian, satu kejadian kematian dan satu lagi kejadian kehidupan. Dua-dua kejadian ini tujuannya liyabluwakum, tujuannya untuk menguji di kalangan kamu, ayyukum ahsanu amala. Sepanjang kamu hidup atas dunia ini, siapa yang terbaik amalan dia yang dilakukan di atas dunia ini sendiri. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa dia akan merasai kematian. Jadi cuma kita akan tanya, mati itu sebenarnya bila dan ketika mana sebenarnya kematian itu sendiri. Bila para alim ulama dia menyatakan bahawa kematian bukan hanya lenyap seseorang dan tidak akan ada lagi kejadian setelah itu. Ulama-ulama sebut mati ini kita kena faham, dia bukan dah bermula daripada seorang tersebut jadi lenyap, tak ada dah atas muka bumi, tidak. Tetapi mati ini satu perkara yang bermulanya kehidupan. Tetapi kematian adalah terputus ataupun terpisahnya hubungan antara roh dan juga badan seseorang. Kalau kita sebut bahasa yang mudahnya, bila kita mula mati, bila kita lepas melalui saat sakaratul maut. Bila kita lepas pada melalui saat sakaratul maut, bermulalah dipanggil saat kematian seseorang. Bila terlepasnya dipanggil saat sakaratul maut, bermula daripada sakaratul maut ini, dia bermula daripada saat di mana hijab mata kita mula dibuka oleh Allah. Bila hijab mata kita mula dibuka oleh Allah, kemudian kita nampak malaikat-malaikat mula turun. Malaikat-malaikat mula turun pada tubuh badan kita ni, kemudian malaikat mula berdiri depan muka kita. Bila malaikat mula berdiri depan muka kita, saat tersebut kita mula diisytiharkan, mula disebut pada diri kita, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari dah tak ada dah. Mulai daripada sekarang kamu kena keluar, roh kena keluar daripada jasad ini. Bermula daripada situ dipanggil sakarat. Sakaratul maut ni bermula daripada kita nampak hijab mata kita mula dibuka, start daripada kita mula tarik roh kita ni daripada hujung kaki kita. Bila bermula daripada tarik sampai daripada hujung kaki kita, tarik sampai di halqum kita ni, dia ada 3 peringkat ditarik. Peringkat yang pertama ditarik di antara di hujung kaki kita sampai pada lutut kita. Ini peringkat yang pertama, kumpulan yang pertama yang masuk. Kumpulan yang kedua yang akan masuk, tarik daripada lutut kita sampai pada pusat kita. Itu kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga, malaikat akan mula tarik daripada pusat kita sampai pada halqum kita. Halqum kita ni dia berhenti sekejap. Start daripada situ tu, dimula ditarik keluar daripada jasad kita ni roh, kemudian keluar daripada mata kita.
Bila keluar daripada mata kita ni, start daripada mula keluar itu, maknanya kita bermulalah kematian. Bermulalah kematian. Keluar daripada mata kita ni, mula mati. Sebab tu doktor-doktor, kalau dia nak tahu orang ni mati tak mati, dia cek mata. Dia tolak mata ni, dia tengok mata tu besar tak besar. Mata seseorang ini. Maknanya bermula kematian seseorang. Bermula daripada mana? Bermula daripada bila mata kita mula mata kita ni bulat besar, hitam mata kita ni, dan di waktu tersebut bermulalah kematian pada seorang. Kemudian bertukar ataupun berpindah satu keadaan kepada keadaan yang lain. Maknanya kita dah mula berpindah daripada satu suasana kepada satu suasana yang lain. Bila kita ni keluar saja roh kita daripada mata kita ni, kita akan mula masuk dalam bekas. Akan diletakkan bekas. Ada dua je bekas. Sama ada bekas yang warna hitam ataupun bekas yang warna putih. Ini para hadirin sekalian, kena ingat ni perjalanan pengembaraan kematian dipanggil. Start daripada situ, kita masuk. Malaikat-malaikat ni sambut roh kita ni. Yang sambut ni, kalau kita baca dalam hadis Rasulullah depan nanti, seramai mana, paling-paling tidak 40,000 para malaikat Allah. Mula sambut di kalangan roh-roh orang mukmin yang keluar. Sambut ni, sambil sambut tersebut, dia akan usap dengan minyak kasturi, bauan kasturi. Wangi ni, wangi semerbak, kemudian masuk dalam bekas. Dimasukkan dalam bekas, masing-masing memuji Allah bagi orang mukmin. Start daripada situ, kemudian naik. Roh kita ni mula naik menghadap depan Allah. Naik langit yang pertama, penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan. Kemudian disebut terus, penjaga langit yang pertama sebut, beruntunglah dia hidup dalam keadaan saleh dan mati dalam keadaan saleh. Kemudian naik langit yang kedua, kemudian yang ketiga, demikianlah sampai menghadap depan Allah. Bila sampai menghadap depan Allah, Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Mudah-mudahan kita semualah insya-Allah. Bila sebut saja begitu, turun terus roh ni. Roh ni akan turun, berdiri di hujung kepala masing-masing. Beza dengan orang yang tidak mukmin. Orang yang tidak mukmin, bila sebut saja bahawa wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Keluar ni, naik ni, bau busuk ni, Allah saja yang tahu. Sampai di halqum, kemudian bunyi satu benda yang patah di tengkuk dia. Bila bunyi benda yang patah sekali tersebut, bunyi saja keluar daripada mata ni mengecik. Rasulullah ambil bekas air itu, Rasulullah genjis air itu, Rasulullah kata, beginilah roh orang yang tidak mukmin, yang keluar daripada jasad dia, kemudian dalam keadaan yang keluar tersebut bau busuk, sebusuk-busuknya, kemudian masuk dalam bekas yang warna hitam. Kemudian lepas pada itu mula dinaikkan, naik langit yang pertama. Penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Bila sebut saja begitu, penjaga langit yang pertama ni sumpah seranah, celaka dan bangsatlah dia. Hidup dalam keadaan jahat, mampus pun mati dalam keadaan jahat. Ini dia mula sebut, sumpah seranah ni tak berhenti. Naik langit yang kedua, yang ketiga, sampai menghadap depan Allah. Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Bila sebut neraka sijin, mula turun terus. Na'udzubillah min dzalik. Turun terus roh ni berada di hujung kepala masing-masing. Yang ni dipanggil proses peralihan. Waktu ni lah kita nampak suasana ni. Kita nampak siapa yang datang untuk buka muka kita. Kita nampak anak-anak kita buat apa dia. Kita nampak orang bercakap, kita dengar orang bercakap tentang diri kita. Kita rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita rasa semua saat mana perjalanan kita yang pengembaraan untuk perjalanan ke alam barzah. Yang ni yang dimaksudkan oleh Tuhan kita ni, bertukar ataupun berpindah daripada suatu keadaan pada keadaan yang lain. Mula kita rasa demikian, satu tempat ke tempat yang lain, dan ia kematian adalah salah satu musibah yang paling besar yang disebut dalam Al-Quran Karim yang berlaku pada setiap umat manusia. Bila seorang tu mati, dianggap musibah. Sebab tu kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita kena nampak demikian. Bila sebut saja kematian, dia satu perkara yang musibah. Kerana apa dia musibahnya? Kerana terputus segala amalan. Bila mati saja, tak ada dah amalan.
yang masih lagi kita boleh buat, kecuali Rasulullah sebut illa thalathah idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa thalathah. Bila mati saja anak Adam, terputus amalan-amalan dia, kecuali 3 je yang masih boleh hidup lagi. Apa dia? Doa anak yang soleh. Doa orang yang masih hidup ni, anak kita yang soleh, yang mendoakan kita. Yang kedua, yang boleh hidup lagi apa dia? Yang disebut sedekah jariyah, sedekah yang terus hidup. Dan yang ketiga, yang disebut dengan al-ilmu yang tafi'u bih, ilmu yang bau manfaat. Yang ni disebut dalam hadis Rasulullah cerita, dan ada satu riwayat kata amalan yang boleh sambung lagi sampai 7 telaga yang digali. Telaga yang digali dan digunakan oleh orang ramai. Ini air yang dapat pada orang ramai tersebut. Banyak lagi lah yang disebut sampai 7 disebut dalam depan, nanti kita akan jumpa. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Wahai orang yang beriman pada Allah, datangkanlah saksi-saksi tak kala mana saat mana seorang di kalangan kamu hampir-hampir dengan kematian. Bila dekat dengan mati, maka kamu panggil orang dan kamu buat wasiat. Bila kamu buat wasiat, dalam keadaan kamu buat wasiat, kamu tolong cari saksi-saksi. Hinal wasiyatisnani zawa adlin minkum. Kamu hendaklah cari 2 orang yang waktu mana kamu nak buat wasiat itu, kamu minta 2 orang yang datang untuk jadi saksi di kalangan orang yang dekat dengan kamu. Au akharani min ghairikum, ataupun orang-orang yang lain. Yang maksudkan ini ialah orang agama lain yang menjadi yang dekat dengan diri kamu, dekat dengan kematian kamu. In antum darabtum fil ard, kalau sekiranya kamu berjalan di atas muka bumi ini, tiba-tiba sampai masa untuk kamu, fa asabatkum musibatul maut. Allah sebut tiba-tiba ditimpa pada kamu musibah kematian. Maknanya mati ni satu musibah dalam hidup. Jangan ingat bila kita sebut mati itu satu perkara yang namakan dengan kebaikan untuk dia, tidak. Tetapi bila seorang tu meninggal dunia, kena anggap ini musibah. Musibah yang diajar dalam Islam supaya kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mulut kita dipanggil demikian. Dia adalah sebab ulama-ulama sebut kenapa dianggap musibah ini sendiri. Allah gunakan dengan musibatul maut, musibah kematian seseorang. Tahbisunahuma min ba'dis salah fayuqsimani billah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, lalu kamu timpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah mana salat. Siap selesai saja kematian dia, selesai pengkebumian dia, selesai untuk disolatkan jenazah untuk dia, kamu tahan saksi tadi. Untuk apa dia? Saksi ini untuk menjadi saksi terhadap harta benda ini sendiri. Saya sebut banyak kali juga, di mana-mana pun saya sebut, di antara perkara yang paling bahaya kita meninggal dunia ni lah kita tinggalkan harta yang dipertelingkahkan di kalangan keluarga kita. Yang ni di antara benda yang bahaya. Jemaah-jemaah, kalau jemaah-jemaah ingat betul-betul dalam hidup kita ni, pastikan belum kita meninggal dunia, jangan kita ni sebelum kita meninggal dunia ni kita dah agih-agih dah harta-harta kita. Agih maksudnya apa dia? Kita dah hebah, ataupun kita telah buat wasiat, ataupun kita telah selesai masalah harta ni. Kerana kalau kita tak selesai masalah harta ni, bila kita masuk dalam kubur nanti, anak-anak kita berkelahi, kita hidup, kita dah masuk dalam kubur, anak-anak kita berebut. Selagi mana dia berebut, selagi itulah kita tak selesai dalam kubur. Tak percaya, cuba mati tak percaya. Ini cara demikian. Nak sebutnya gambaran bagaimana kitanya, jangan kitanya sampai peringkat tak selesai masalah ni. Ramai dah orang yang meninggal dunia, tiba-tiba dia sangkut-sangkut sampai turun-turun ni. Turun pada keluarga-keluarga, cucu-cucu dia dan sebagainya. Punca apa dia? Berebut masalah harta. Jangan kalian tolong kesian pada orang dah telah meninggal dunia. Kesian pada ayah kita, kesian pada mak kita. Jangan kita bertelingkah. Bila kita bertelingkah dalam masalah yang disebut dengan harta ini, yang menyebabkan di waktu ini berpanjanganlah dia terazab di dalam kubur itu. Yang ni yang menyebabkan kita tak fikir, sebab kita sedang hidup. Yang dia sudah mati menghadap depan Allah. Dia nak minta tolong daripada kita macam mana?
tolong selesaikan secepat mungkin urusan harta pusaka ini. Jangan biarkan harta pusaka tertangguh-tangguh. Lepas sembahyang tu Allah kata, panggil saksi-saksi yang dekat nak meninggal dunia tadi untuk dijadikan apa dia? Dijadikan saksi untuk pembahagian harta benda ini. Agar keduanya bersumpah dengan nama Allah. Orang yang kamu panggil menjadi saksi itu, kamu panggil, kemudian kamu suruh dia bersumpah, fayuqsimani billah inirtabtum la nashtari bihi samanan qalila. Jika kamu ragu-ragu dengan berkata, demi Allah, kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit untuk kepentingan sekarang. Walaupun dia kaum kerabat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walau kana dza qurba. Dalam masalah harta benda ni, manusia akan berkelahi. Tak kira dia adik-beradik macam mana sekali. Walaupun dia ni kadang-kadang belajar jauh dah, belajar azhar dah, tapi berkelahi juga dalam masalah harta benda ni. Ini berlaku ni, banyak kes dah berlaku. Anak tok guru, anak ustaz, anak orang alim, walaupun dia ni anak orang alim macam mana sekalipun, berkelahi, berebut harta. Masalah harta ni dia akan terjadi di kalangan kitanya. Kamu kena jaga, la nashtari bihi samanan walau kana dza qurba. Mereka tidak jual beli sumpah-sumpah mereka itu, walaupun dengan keluarga mereka. Wala naktumus syahadat Allah, dan tidak pula kami menyembunyikan penyaksian kerana Allah. Sesungguhnya inna idzal laminal asimin, sesungguhnya jika dilakukan demikian, mereka termasuk di kalangan orang-orang yang pendosa di atas dunia ini. Mana-mana saksi, jangan dia cenderung, jangan. Dia kena sebut, walaupun perkara tersebut dalam keadaan yang dinamakan dengan apa dia? Dalam keadaan yang sukar sekalipun. Walaupun adik-beradik, walaupun orang yang hampir dengan dia, dia kena jaga penyaksian dia. Kalau tidak, dia termasuk inna idzal minal asimin. Kalau tidak, mereka termasuk di kalangan orang yang melakukan dosa. Para ulama berkata, tetapi ada perkara yang lebih dahsyat daripada kematian. Ulama-ulama sebut, kita rasa mati-mati itu dahsyatlah. Ada lagi yang lebih dahsyat daripada mati. Yang paling dahsyat sebelum daripada mati ni apa dia? Ialah lalai dalam menghadapi kematian. Leka dan hanyut. Hidup kita ni kan, hidup dalam keadaan hanyut je kita. Dalam hidup, yang ni yang bahaya. Musibah, mati itu musibah. Tapi yang lebih musibah apa dia? Bila kamu tak bersedia langsung terhadap mati. Bila hidup kamu ni jadi hanyut, hidup dengan hanyut je. Kita ni rasa kan, tiap-tiap kali mana kawan-kawan kita yang meninggal dunia tu, kita rasa, sering kali kita rasa terkejut. Terkejut dia meninggal dunia. Allah, baru je meninggal. Kenapalah baru meninggal? Kita sebut demikian, muda lagi boleh meninggal. Umur berapa kita sebut? Dia pun jawab, baru 42 tahun. 42 tahun meninggal. Ya, kawan kita sebut demikian, meninggal. Kita rasa terkejut dengan kematian dia. Yang mati itu lagi terkejut. Yang mati itu lagi terkejut. Allah, aku mati 42 tahun. Dalam usia yang sebegitu. Kenapa? Lalai. Hidup ni, jangan ingat tua baru mati, jangan. Jangan kita ingat dalam hidup kita ni, mesti sakit dahulu baru mati, tak. Tetapi, hidup ni kena sentiasa ada dalam diri kita. Kematian ini akan berlaku bila-bila masa dalam hidup seorang. Jangan leka dalam hidup. Jangan kita rasa bahawa diri kita ni tak mati. Allah, dia nak suruh kita ingat pada mati. Allah jadikan kita tidur. Tiap-tiap hari Allah latihkan kita tidur. Latih tidur ni, tidur, kenapa Allah suruh kita tidur? Nak suruh latih kita ingat tentang mati. Tiap-tiap hari kita tidur malam ni, malam je kita tidur. Malam je kita tidur. Waktu mana kita tidur ni, maknanya kita sedang mati. Itu kita kena ingat pada diri kita. Dalam hidup kita ni, bila kita ni tidur, Allah sedang melatih kita untuk latihan melalui alam barzah, dia panggil. Satu bila kita nak tidur, kita baca doa. Kita baca doa, Bismikallahumma ahya wa amut. Kita sebut demikian. Bila kita nak tidur, bangun daripada tidur, mulut kita sebut. Mulut kita sebut, Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kembali aku. Ba'dama amatana. Setelah mana dimatikan aku semalam, ya Allah. Tujuan apa Allah jadikan demikian pada kita ni? Nak suruh kita jangan leka dalam hidup.
Jangan leka dalam hidup. Dan kalau kita hidup ni leka, menyebabkan kita mati, kita tak bersedia menghadap depan Allah. Yang ni yang jadi bahaya pada seorang. Benda apa yang melekakan kita? Ulama-ulama sebut ada 2-3 benda yang melekakan kita. Yang pertama, leka kita dalam hidup ni terhadap harta benda. Harta ni melekakan diri kita. Cari harta, sibuk cari harta. Hatta zurtumul maqabir, sehingga tersumbat dalam lubang kubur, baru kamu tercelik mata kamu. Selagi mana tak masuk dalam kubur, kamu tak celik mata. Kamu sibuk dengan alhaakumut takasur, banyak dalam hidup. Dalam hidup ni, benda yang kamu jangan sampai kamu leka. Dalam hidup kamu dengan apa dia? Harta benda. Sibuk macam mana pun cari harta benda, kamu kena nampak bahawa harta ni mesti ditukar menjadi pahala. Jangan simpan harta, jangan jadi penyimpan harta, jangan. Harta ni menyebabkan kamu leka. Oleh demikian harta kena tukar jadi pahala. Macam mana tukar jadi pahala? Jangan simpan dah. Bila Allah bagi harta pada kita, buat pahala, infak di jalan agama. Kemudian kita guna untuk kerja-kerja Islam. Kenapa? Biar kita simpan untuk ke syurga. Jangan kita simpan untuk di dunia. Ramai dah orang yang simpan untuk dunia ni, dia menyesal bila dekat nak meninggal dunia. Bila dekat nak meninggal dunia, dia sebut ada malaikat tu, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tangguh tak sekejap, jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Fa as-saddaqah. Sekarang juga saya nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Tak ada dah masa untuk kamu. Dah terlewat bro, katanya malaikat. Maknanya kamu dah terlambat dah sekarang. Bila dah sampai saat dekat nak mati, baru kamu nak taubat, kamu nak bersedekah. Bila kamu hidup, kamu sibuk kumpulkan harta, biar jadi banyak dalam hidup kamu. Rugi dalam hidup kita ni. Ni yang pertama. Yang kedua, manusia leka dengan apa dia? Dengan anak pinak, dengan keluarga ni, melekakan dalam hidup. Kita ni jadi rasa sonok je dengan anak kita. Lepas tu Allah tegur, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman pada Allah, jangan kamu dilekakan dengan anak-anak kamu. Anak-anak kita ni kita jadi leka. Ramai mana orang kita ni tak boleh datang dengar majlis ilmu. Orang tanya, kenapa tak boleh datang majlis ilmu? Tak ada orang nak jaga anak-anak. Tak ada orang nak jaga anak-anak. Leka kita. Padahal kita nak duduk kat rumah je, nak tengok Tom and Jerry kat rumah. Nak sebutnya kita je jadi demikian. Rugi je dalam hidup kita. Bila anak-anak dah besar, kita kata, jomlah datang ke masjid. Jom kita pergi dengar kuliah. Kita dengar kuliah dah. Dah anak-anak semua dah besar. Oh, tak boleh. Kenapa? Jaga cucu pula. Jaga cucu. Leka dalam hidup. Sampai bila kita nak jadi begitu? Cuba tanya dalam hidup kita, sampai bila kita nak begini? Dalam hidup kita, leka dengan anak-anak kita. Dan anak-anak kita kan, kalau anak-anak kita balik saja rumah kita, leka ni, mak-mak ni, dengan anak perempuan biasanya. Dia borak tu sampai pukul 2 pagi, pukul 3 pagi dia borak. Wah, dehem dah suami kat dalam bilik ni. Nak sebutnya gambaran bagaimana terlekanya kita. Dalam hidup kita jadi leka, hanyut je dalam hidup kita. Dengan anak-anak, dia jadi demikian. Yang ketiga, kita leka atas dunia ni dengan apa dia? Dengan kuasa ataupun tahta. Anak-anak, kemudian kuasa ataupun kerja ni melekakan dalam hidup. Berhati-hati dalam hidup. Jangan sampai kita ni terleka dengan kerja-kerja kita. Position kita ni, sama ada tak kira lah. Kita jadi seorang suri rumah tangga pun kerja juga. Leka kita dengan kerja kita ni. Ataupun kita ni kerja. Betul-betul kita pergi kerja, cari rezeki dalam hidup kita. Ini pun sama, melekakan dalam hidup. Islam ajar supaya kita jangan terleka dengan kuasa yang diberikan oleh Allah pada diri kita. Ramai orang kita diberi kuasa, dia belagak jadi Tuhan terus. Dia jadi belagak dalam hidup dia. Dia rasa dia lebih hebat daripada Allah. Sampai dia menjadikan peraturan-peraturan, melanggar syariat dalam agama. Ini kuasa. Yang keempat, manusia leka dengan apa dia? Rupa. Rupa ni melekakan dalam hidup. Rupa di kalangan kita ni pun satu benda yang melekakan dalam hidup. Nak sentiasa jadi cantik. Nak jadi cantik ni,
Satu penyakit dalam hidup seorang. Dia rasa dia tak layak untuk jadi tua. Sanggup makan pil anti penuaan dia panggil, supaya dia tak jadi tua. Dia sanggup pakai lotion anti kedutan. Nak suruh dia jangan jadi kedut dalam pada diri dia. Nak sebutnya gambaran terlampau obses dengan kecantikan. Orang kita ni obses dengan kecantikan. Cuba tengok saja alat-alat kosmetik tersebut. Banyak mana tokoh-tokoh kosmetik kaya-kaya. Tokoh kosmetik itu pun, dia pun tak lawa, senang kata. Nak sebutnya gambaran demikian. Minta maaf nak sebutnya. Tapi nak sebutnya, dia nak suruh orang lain cantik, dia sendiri pun tak cantik. Nak gunakan bahasa yang mudah. Tapi kita terlampau obses dengan kecantikan. Yang perempuan sibuk nak jadikan cantik. Yang lelaki sibuk nak berbadan sado. Yang lelaki ni penyakit orang lelaki. Dia nak badan dia jadi kental. Sado ni saya biasa sebut. Sado ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil demikian. Ini sado. Leka dalam hidup. Sampai peringkat tak pergi sembahyang maghrib. Main gimnasium. Sibuk sampai hidup ni main futsal pukul 1, pukul 2 pagi. Kamu nak sembahyang subuh pukul berapa? Sampai peringkat kamu tak jaga tubuh badan kamu. Kamu nak jaga badan kamu sampai kamu tak jaga syariat agama. Dalam hidup kita ni diajar supaya apa dia? Pastikan kita ni jangan kita terleka dengan perkara demikian. Ramai mana orang tengah-tengah main, tengah-tengah make up, tengah-tengah dalam hidup dia ni menjaga kecantikan, tiba-tiba pucat lesi dia menghadap depan Allah. Pucat dia menghadap depan Allah. Saat mana dipanggil dan direntak nyawa dia. Bila direntak nyawa dia menghadap depan Allah, dia terkejut. Kenapa dia? Kerana dia hidup dalam keadaan lalai sepanjang dia hidup di atas dunia ini. Ni dipanggil musibah. Siapa-siapa yang tak bersedia untuk kematian dalam hidup dia, memang dia musibah yang besar. Dia terkejut menghadap depan Allah nanti. Satu, kita penting sangat dalam hidup kita ni belajar. Belajar untuk berjalan ke hadapan. Belajar bagaimana kita nak melalui masa depan dalam hidup kita. Penting sangat pada diri kita supaya kita tidak leka. Dan tidak hanya ulama-ulama diajar, paling tidak belajar 3 hari sekali. 3 hari sekali. 3 hari mesti belajar sekali. 3 hari mesti belajar sekali. Kita ni kalau kita belajar lambat je, kita dah tak ingat. Macam kita belajar hari ni kan. Kalau saya tanya minggu yang sudah kita sebut apa dia cerita pada minggu yang sudah. Kita tak ingat dah. Kita dah lupa dah. Kita belajar sekali seminggu ni pun dah kira dah terlewat. Tapi dalam keadaan sebegini kita diajar supaya sentiasa diingat. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut fazakir fa inna zikra tanfa'u lil mu'minin. Bagi peringatan, kerana dengan bagi peringatan bawa manfaat dalam kehidupan orang mukmin. Ini cara diajar demikian. Dan disebut lagi lalai dalam menghadapi kematian, berpaling dan hanya sedikit mengingati kematian. Yang lebih malang lagi bila berpaling daripada sebut mati. Sebut mati pun tak nak. Orang kita ni kalau kita ajak dia, jom kita pergi dengan Ustaz Ahmad Dasuki cerita bab mati. Tak naklah dia sebut. Mati tak nak mati lagi dia sebut. Ada setengah-setengah orang kan tengok van jenazah pun pejam mata. Tengok van jenazah pun pejam mata, tak nak. Kalau van jenazah tu parking sebelah dia, mengucap dia. Nak sebutnya gambaran tak naknya dia. Sebut mati pun tak nak. Kita ni kan, cuba kita perhatikan. Kita tengah bawa kereta laju-laju kan. Bawa kereta laju, anak kita cuit. Abi, jangan laju sangatlah, mati kita kan. Kita paling terus, apa mati-mati? Kita marah anak kita, jangan sebut mati-mati. Mati sungguh kita kan. Kita bimbang kan. Naik kapal terbang, bergegar sikit. Bila bergegar, anak kita cuit. Kita nak mati ke ni? Dia tanya. Marah kita, merah muka tak kena gaya. Kita merah terus muka. Tak nak sebut, mati pun tak nak sebut. Islam ajar tak. Sebutlah mati. Bila kamu sebut tentang mati, kamu akan bersedia untuk saat menghadap di hadapannya. Bahkan ulama-ulama, dia ajar apa dia? Sampai peringkat Imam Ghazali, dia siap beli terus kain kapan. Kain kapan ni, beli dah, siap dah. Kemudian, lepas sembahyang subuh, balik je sembahyang subuh tu, ambil kain kapan, cium kain kapan. Sentiasa tanya, bilalah aku nak pakai kain kapan? Kita pun dengan anak-anak kita, ajaklah anak-anak kita. Jomlah kita pergi shopping. Anak kita tanya, shopping apa? Shopping kain kapan.
Sebut ada anak-anak kita demikian. Anak kita memandang buan tabiat benda pula mak aku. Dia sebut demikian. Tak, kita kata bukan buan tabiat ni, bukan. Sengaja nak suruh ingatkan. Bila Umi meninggal dunia, kamu kena mandikan jenazah Umi. Kita sebut ada anak-anak kita. Bila Abi meninggal dunia, ni bahagian kepala. Ni bahagian tengah. Ni bahagian hujung kaki. Dan bila kita nak pakaikan kain ni, pastikan baca doa. Kita sebut demikian pada anak-anak kita. Kita aja anak-anak kita. Sebut pada anak-anak kita. Kamu yang sulung mesti usung jenazah Umi. Mesti usung jenazah Umi. Sebab waktu mana kamu kecil dahulu, Umi yang dukung kamu. Sebut anak-anak kita. Bagi tahu pada anak-anak kita. Tak kala mana kita menghadap depan Allah, masuk dalam kubur nanti, kamu sambut. Kamu kena sambut. Turunkan elok-elok. Hadapkan muka ke kiblat. Sebut pada anak-anak kita. Gambarkan pada mereka perjalanan waktu mana kita nak menghadap di hadapan Allah. Bila anak-anak kita lapang saja, anak-anak kita ajak kita, jom kita pergi makan-makan kat luar, shopping kat luar. Katanya anak kita kata jom kita ke kubur, kita sebut demikian. Kita sebut demikian. Jom kita ke kubur, tukar sikit dia. Biar dia terkejut. Kenapa ke kubur? Nanti kan kalau Abi meninggal dunia, Umi meninggal dunia, tempat itu juga kita akan pergi. Bila kita duduk dekat kawasan kubur tu, sebut pada anak kita, ni jalan yang akan dilalui nanti. Kamu pastikan usung jenazah ni. Jangan kamu terlepas baca surah Al-Baqarah waktu mana usung jenazah Abi dan Umi. Jangan kamu terlepas, biar sampai peringkat waktu mana masuk dalam kubur nanti, masuk dengan surah Al-Baqarah. Waktu mana masuk menghadap depan Allah nanti. Jangan kamu biarkan jenazah Abi dan Umi hanya diusung oleh orang lain. Van jenazah saja. Manakala kenderaan yang kamu miliki, tak boleh pun Umi naik waktu mana perjalanan terakhir dalam kehidupan kita. Sebut demikian. Biar kita ni sentiasa mengingatkan kematian. Ingat saat kematian serta meninggalkan amal soleh. Ramai di kalangan kita ni meninggalkan amal soleh yang merupakan bekalan setelah kematian. Ramai di kalangan kita begitu. Kita mana berbekal untuk mati? Kita berbekal untuk hidup. Ramai di kalangan kita hidup begitu. Ini musibah yang besar dalam hidup. Kita menyimpan untuk hari tua. Saya sebut dalam pengajian sebelum daripada ini. Untuk apa kita simpan untuk hari tua? Islam bukan disuruh simpan untuk hari tua, tetapi simpan untuk ke syurga. Dalam hidup kita ni kita kena ubah. Minda di kalangan kita ni, jangan simpan untuk hari tua, jangan. Tetapi simpan untuk bekalan ke syurga. Macam mana kita nak simpan bekalan ke syurga? Kita cari jalan. Cari jalan dalam hidup kita. Bekalan amalan salih. Orang tanya, kenapa buat macam ni? Saya nak bekalkan diri saya. Untuk saya nak lepas menghadap depan Allah. Orang tanya kita, kenapa datang majlis ilmu? Saya nak buat bekalan untuk saya nak menghadap di hadapan Allah. Kita tanya, orang tanya kita, kenapa nampak beria sangat? Nak buat kerja ni, nak buat kerja ni. Kita kata, semua ni bekalan untuk saya di sana nanti. Biar ada dalam hidup kita demikian. Jangan tak ada bekalan, jangan. Rugi kita kalau kita tak berbekal. Bahkan pada kematian terdapat pesanan serta pelajaran bagi orang yang berfikir. Ulama-ulama sebut, di sebalik kematian itu, kamu kena belajar. Kamu kena belajar daripada kematian seseorang. Satu Islam suruh, bila meninggal dunia, kamu pergi ziarah orang meninggal dunia. Kenapa ziarah orang meninggal dunia? Dengan tujuan untuk mengambil pelajaran daripada orang yang meninggal dunia itu. Dia meninggal itu, dia membawa amalan. Manakala kamu masih hidup, kamu mengambil pelajaran daripada kehidupan yang perlu dilalui dalam hidup ini. Waktu mana orang meninggal dunia, tak kira lah di kalangan kita. Bila meninggal dunia je, kita kena ingat dia sedang bawa bekalan. Suatu bila dekat nak meninggal dunia, jangan sibuk pesan. Jangan sibuk pesan untuk orang yang hidup. Kita pesan pada suami kita, bang, kalau saya meninggal dunia, abang jangan kahwin lain ya. Jangan pesan, tak payah. Tak payah pesan. Kita siap bagi tahu, kalau abang kahwin juga, saya jadi hantu maklimah balik ke rumah. Dia suruh ada suami dia. Jangan pesan. Dia tak payah pesan. Kerana yang meninggal dunia membawa amalan. Manakala orang yang hidup meneruskan amalan. Mengapa kita nak sekat amalan mereka? Tak payah kita nak pesan-pesan. Kita ni sehidup semati ya.
Jangan itu lagi, jangan begitu dalam hidup kita. Kita meninggal dunia, orang mengambil pelajaran daripada kita. Manakala kita sedang bawa amalan untuk menghadap di hadapan Allah. Satu alim ulama dia sebut banyak kali, kalau dia meninggal dunia, datanglah ziarah dia. Datanglah, iringilah jenazah ini. Iringilah jenazah orang yang saleh ini. Kerana di sebalik kamu iring jenazah orang saleh, kamu akan dapat pelajaran. Kamu boleh lihat bagaimana saleh dia sampai sebegini ramai manusia yang datang. Siapa yang datang ni? Orang datang ni, kenapa orang datang? Orang datang nak doa agar dia masuk dalam syurga. Kita pula yang masih hidup ni sendiri ni, kita yang masih hidup ni, ada tak kita akan dapat sebagaimana orang saleh tadi? Mesti usaha di kalangan kita untuk dapat kedudukan yang sedemikian rupa. Dalam satu riwayat diceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang ni Rasulullah sebut dahsyat sungguh. Rasulullah kata apa dia? Lau annal bahaim ta'lamu minal maut ma ta'lamuna ma akalta minha saminan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalaulah binatang itu Allah bagi pada dia perasaan untuk kematian. Kalaulah binatang itu ada perasaan takut dengan mati, ma ta'lamun. Binatang ni Allah tak jadikan demikian. Allah tak jadikan perasaan takut mati. Tak ada rasa takut mati. Ataupun perasaan kematian tu, ma akalta minha saminan. Rasulullah kata, kalaulah binatang tu ada rasa dia terhadap kematian, kamu tak akan mungkin untuk kamu makan daging-daging lembu yang ada lemak-lemak dan sebagainya. Daging kambing ke apa dia, tak ada dah yang saminan, yang gemuk-gemuk tak ada dah. Kenapa yang tak ada? Kerana kuruh kering binatang ni memikirkan tentang bagaimana perjalanan lepas pada mati. Tapi binatang ni Allah tak buat. Maknanya apa dia? Kalau kamu tak fikir tentang mati, kamu lebih kurang dengan binatang. Rasulullah nak sebut begitu je. Rasulullah nak gambarkan, kalau hidup ni tak fikir tentang mati, apa beza kamu dengan binatang? Binatang tak terfikir tentang kematian. Binatang ni Allah jadikan dalam hidup dia, dia tak fikir macam mana sukarnya suasana kematian. Binatang tak ada. Tapi manakala yang disebut dengan manusia ni, kalau kamu tak fikir juga tentang kematian, kamu lebih dahsyat daripada binatang. Binatang ni tak ada akal, kamu ada akal. Tiba-tiba dengan kamu ada akal, kamu tak terfikir ke perjalanan kamu akan datang macam mana dalam hidup kamu. Jangan kamu ingat hidup ni untuk dunia saja. Kamu kena fikirlah hidup ni bagaimana dalam kubur nanti, bagaimana di padang mahsyar nanti, bagaimana di akhirat nanti. Semua ni kena ada dalam pemikiran kita. Sebab itulah Allah ajar, bila kita salat, mula-mula kita salat tu, baca Fatihah tu sebut terus Maliki Yaumiddin. Kenapa kita sebut Maliki Yaumiddin? Allah nak suruh semua hidup di atas dunia kaitkan dengan akhirat. Ingat tentang akhirat. Jangan kita buat di dunia ni tak fikir langsung tentang akhirat. Jangan kita jadi bagaikan orang munafik. Jangan jadi orang kafir. Orang kafir dia fikir dunia je. Segala benda dunia dalam hidup dia. Yang dia fikir demikian. Manakala orang mukmin dia fikir apa benda pun mesti akhirat. Apa benda pun mesti selamat di akhirat. Yang ni cara orang mukmin yang berfikir. Macam mana nak pergi ke akhirat? Melalui kematian yang Allah akan jadikan dalam hidup kita, akan melalui saat yang sedemikian rupa. Diceritakan bahawa ada seorang Arab Badui. Cerita orang Arab Badui yang dia tak pernah tahu tentang mati. Dia hidup dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tak tahu. Tiba-tiba dia mengelilingi untanya yang telah mati. Dia sibuk memuji-muji unta tersebut sambil berfikir apa yang sedang berlaku pada unta itu. Pelik dia dengan unta tu. Unta tu tak bergerak. Dia pula dia tak tahu tentang mati-mati ni apa dia. Yang berlaku di kalangan orang Arab Badui. Dia kemudian berkata, mengapa kamu tidak bangun? Unta, kenapa kamu tak bangun? Kemudian, padahal anggota tubuh kamu masih baik dan sempurna. Badan kamu tu kan elok lagi. Apa kamu tak bangun? Dia cerita dengan unta dia. Dia sebut pada unta dia, apa yang berlaku pada kamu? Dia tak gerti tentang kematian dia. Dia tanya pada unta, kamu berlaku apa benda ni? Siapakah yang menahan gerakan kamu? Siapakah yang akan membangkitkan kamu? Akhirnya orang Arab Badui itu meninggalkan untanya yang telah mati. Dia amat hairan memikirkan unta tersebut.
Tuan kita nak sebut apa dia? Kalau kamu tak fikir tentang mati, kamu macam Arab Badui ni lah. Dalam hidup kita ni, kalau kita tak fikir tentang mati, kita jadi macam Arab Badui. Tadi dalam hadis Rasulullah sebut, macam binatang. Kamu lebih teruk daripada binatang. Kalaupun turun sikit lagi, kamu jadi macam Arab Badui. Maknanya apa dia? Hidup ini kamu kena ingat tentang mati. Kamu kena tahu apa dia kematian itu. Ada pula penyair yang membacakan syair kerana melihat seorang perwira yang gagah mati di hadapannya. Dia sebut apa dia? Tanda kematian sudah menjemputnya. Terbujur dia dengan tangan terbentang dan mulutnya ternganga. Terbujur dia dengan baju besi dan senjata yang kuat yang masih terpegang erat. Terbujur dia bagaikan seorang mangsa yang besar. Tidak mahu lagi dia mendengar semboyan panggilan perang. Bahkan tidak peduli lagi dia dengan panggilan agung para raja. Keperkasaannya dan kepahlawanannya sudah berlalu kerana tali maut yang sudah tertenggek di atas kepalanya. Apa gerangan yang berlaku pada diri kamu, wahai pahlawan? Keperkasaan kamu sudah hilang. Bahkan kamu tidak dapat bercakap lagi. Berita ini bukan berita perkabaran di tempat ini. Kita masih saja tidak peduli dan seakan-akan tidak pernah tahu. Orang Arab ni, dia kagum dengan syair lah. Cuma syair ni bila terjemah dengan dalam bahasa Melayu kita ni, dia tak jadi rasa sedap sangat. Tapi dalam bahasa Arab, kalau kita dengar bahasa syair dia tu jadi indah. Jadi indah bahasa dia. Dalam orang Arab ni, dia boleh puji. Dia guna syair saja, dia boleh menjatuhkan musuh. Kalau jemaah-jemaah sekalian biasa dengar dikir barat kan, dikir barat. Dikir barat tu yang suka karut-marut tu dia panggil. Yang dia mengarut tu. Lagi tengah malam dia mengarut. Dia ada dua tim, dia pasukan. Dia saling karut mengarut di antara satu sama lain. Di antara satu sama lain. Orang Arab dia syair dia tu, dia boleh buat begitu. Jauh lebih indah lagi. Kalau kita dengar orang-orang Kelantan, dia tahulah orang-orang Kelantan yang terlibat dengan yang biasa dengar dikir barat ni, yang suka mengarut-ngarut ni, dia akan seronok bila dengar orang tu boleh karut kepada orang sebelah, boleh kata pada orang sebelah, dia akan tepuk tangan, suka sangat. Ni tak ada dah zaman kita ni sekarang ni. Bahasa orang Melaka dia suka pantun dipanggil. Pantun tu bila dia pantun, kadang-kadang kan pengantin tak boleh naik rumah selagi tak boleh bayar pantun. Sampai tahap demikian. Yang ni yang dilakukan orang Melaka, orang Negeri Sembilan dan sebagainya. Dia mula pantun dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh jawab dulu. Demikian juga orang Arab. Orang Arab ni dia ada sastra dia. Sastra dia apa dia? Salah satunya ialah syair. Dan dia boleh gambarkan sesuatu tu jadi indah. Benda yang biasa-biasa, bila dia boleh gunakan kata-kata yang indah menjadi indah perkara tersebut. Ni hebatnya dia di kalangan orang Arab. Termasuklah yang syair yang kita baca ni. Syair yang kita terjemah ni kita rasa macam biasa je. Tapi di kalangan mereka kata-kata ni menjadi hebat dan kuat, menyentak jiwa-jiwa mereka tersebut. At-Tirmizi, Al-Hakim dan Abu Abdullah meriwayatkan dalam Nawadil Usul, Nabi Adam memberitahu kepada Hawa bahawa anaknya telah meninggal dunia. Peristiwa yang berlaku kali yang pertama bila Qabil dengan Habil ini tikam menikam ni, Nabi Adam alaihissalam ni sendirinya bagi tahu pada Hawa anak dia meninggal dunia. Dia berkata, wahai Hawa, anak kamu telah meninggal dunia. Qabil bunuh Habil. Bila bunuh Habil tu, tahu saja begitu. Lalu Nabi Adam alaihissalam bagi tahu pada Hawa, anak kita meninggal dunia dah. Lalu bila kemudian Hawa dengar je, Hawa tanya terus. Hawa ni bertanya, apa yang dimaksudkan dengan meninggal dunia? Mati itu apa dia? Yang sebut mati. Mati itu apa dia? Tak pernah dengar lagi sejarah hidup manusia ni, mati ini sendiri. Lalu Nabi Adam alaihissalam sebut, meninggal dunia adalah tidak dapat makan, tidak dapat minum, tidak dapat diri dan tidak dapat duduk. Sebut saja begitu. Tak makan, tak minum, tak boleh duduk, tak boleh berjalan, tak boleh. Tu mati, katanya Nabi Adam pada Hawa alaihissalam. Hawa alaihissalam ni sebut, Hawa ni bila dengar je begitu jadi sedih terus. Sedih dan menangis terus. Menangis terus. Adam lalu berkata pada dia,
kamu dan anak perempuan kamu berhak untuk menangisinya. Orang perempuan ni, Nabi Adam kata, memang layak pun dia menangis kerana jiwa dia jadi halus. Jiwa orang perempuan ni tak sama dengan manakala sedangkan aku dan anak lelaki aku tidak perlu menangisinya. Kerana aku ni orang lelaki. Orang lelaki ni perasaan dia berbeza dengan perasaan orang perempuan. Itu sebab itulah orang lelaki diharamkan pakai sutera. Kita kena faham demikian. Orang lelaki tak boleh pakai emas. Kenapa demikian? Kerana jiwa orang lelaki ni jiwa yang kuat. Manakala orang perempuan jiwa dia jiwa yang halus. Allah jadikan demikian. Sebab itulah orang lelaki dijadikan pemimpin pada orang perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki pemimpin pada orang perempuan. Itu kaedah dia dalam hidup dia. Dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh kita ni saling tampung-menampung di antara satu sama lain. Sebelum daripada kita dipanggil untuk menghadap di hadapan Allah. Lepas tu ulama-ulama sebutkan, dia kata kalau orang perempuan ni berada pada tempat lelaki, nescaya 10 kali seharilah orang lelaki kena cerai. Nak sebutnya jiwa dia tu tak sama dengan jiwa orang lelaki. Sebab tu kuasa cerai berada pada orang lelaki, tidak berada pada orang perempuan. Kalaulah kuasa cerai ini berada pada orang perempuan, 10 kali sehari kena cerai. Maknanya tiap-tiap hari tu balik je aku cerai engkau, talak satu. Balik lewat sangat dia sebut macam ni. Nak sebutnya ni Allah jadikan jiwa halus ini tak layak untuk memegang kuasa cerai. Itu cara Allah jadikan dalam hidup. Oleh kerana demikian juga jiwa yang halus ini mesti dipimpin oleh jiwa yang tegap, jiwa yang kemas. Itu dipanggil dalam hidup ini saling kuat menguat di antara satu sama lain. Kemudian kita sambung sikit lagi, satu tajuk lagi. Itu di mana kesempatan bertaubat untuk memohon keredaan Allah. Bila kita hidup atas dunia ni, benda yang apa yang kena buat? Kena hidup kita ni atas dunia ni, kena ambil kesempatan ini. Ada lebih kurang 7 kesempatan yang perlu diambil. Salah satunya taubat, dia panggil. 7 ni kesempatan yang kita kena ambil. Yang pertama, tolong dapatkan hidayah yang datang daripada Allah. Dalam hidup kita ni, bila kita hidup, tolong rebut yang pertama. Yang pertama apa dia? Dapat hidayah. Hidayah ni maksudnya apa dia? Bimbingan Allah. Yang ni kena sentiasa dapat. Sebab tu dalam solat kita baca doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah saya ke jalan yang lurus ya Allah. Sejak muda sampai hari ni tak berhenti lagi baca doa ni. Setiap kali mana kita solat, kita akan baca pada Allah. Kita akan sebut pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah perjalanan hidup ini ke jalan yang lurus ya Allah. Kita sebut demikian. Yang pertama kena dapat hidayah. Kerana hidayah ni tak semua orang dapat. Tak semua orang dapat. Saya sebut pada minggu yang sudah, kalau ada orang yang layak untuk dapat, sepatutnya siapa? Abu Talib. Abu Talib bapa saudara Rasulullah. Tapi Abu Talib pun tak dapat. Hidayah ni Allah bimbing, Allah pilih. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah pilih orang ni aku bagi hidayah, orang ni aku tak bagi hidayah. Yang datang majlis ilmu ni tak semua orang boleh datang. Yang minggu yang sudah yang datang boleh datang tak minggu ni? Tak semestinya boleh datang. Kerana apa dia? Kerana hidayah Allah. Orang yang datang minggu ni dapat tak dia datang minggu yang akan datang? Tak semesti. Kerana apa dia? Bimbingan Allah. Kita ni bila kita nak datang tadi kan, kita nak datang tadi, datang dalam hati kita ni, nak datang ke tak datang, nak datang ke tak datang. Dalam jiwa kita ni teragak-agak. Kalau kita datang, ustaz tak datang, macam mana kita? Kita datang, perasaan dalam jiwa kita. Kalau kita datang, tiba-tiba ustaz datang lewat, macam mana? Kita mula terfikir. Ni dipanggil hidayah. Satu, Rasulullah sentiasa pesan pada kita, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan benda yang mendebarkan hati kamu kepada satu benda yang tak mendebarkan dalam hidup kamu. Hidayah ni dia tak mendebarkan. Maksudnya kita ni jadi lapang je dalam hidup. Itu dia dipanggil hidayah. Dalam hidup kita ni Allah bimbing jasad kita. Allah tarik. Kadang-kadang kita nak tahu hidayah ni kan, kita tidur malam, kita tengah-tengah tidur tu, elok kita tidur, tiba-tiba terjaga, bangun. Kita dengar suara, bangun. Tahajud, dia sebut demikian.
Bangun tahajud, kita bercelik mata. Siapa yang panggil? Kita cari tak ada. Tapi itu panggil hidayah Allah. Kita pun bangun, kemudian pergi bilik air. Kemudian dalam keadaan nak masuk bilik air itu kan susah kan. Bangun tu merangkak je masuk bilik air. Nak sebutnya kitanya. Tapi aku ni kena solat, kita sebut. Tapi aku ni kena tahajud, kita sebut. Kita ni bergerak, jalan. Langgar tiang-tiang, langgar dinding-dinding. Nak masuk bilik air tu. Nak masuk bilik air tu susahnya. Dum, 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 dum. Masuk juga kita ni. Bila masuk bilik air tu, bersila dalam bilik air. Sila. Tengok air tu, tenung je air tu turun. Kita ni kan, ni dipanggil hidayah Allah. Nak ambil wuduk ke tak ambil wuduk ni? Kita sebut. Nak ambil ke tak ambil ni? Kita pun hulur tangan. Sejuk, tarik dulu. Tarik dulu, tengok air turun. Macam nak bomoh dalam bilik air tu. Nak sebutnya, ni hidayah Allah. Allah bimbing. Ambil. Kita pun ambil wuduk. Terus saya ambil wuduk tu, hampar sejadah. Tengah hampar sejadah tu, betul sejadah tu meniarak pula atas sejadah. Nak sebutnya susahnya gitu. Lepas tu terjaga, bangun. Tahajud. Bangun semayang sambil duduk je, Nak sebutnya hidayah Allah. Senang ke dapat yang ni? Tak senang. Susah dalam hidup itu. Yang pertama, tolong dapat hidayah. Ulama bincang panjang dalam macam mana kita nak dapat hidayah Allah. Dalam hidup kita ni. Yang pertama, biarlah Allah jadikan pada kita. Kalau kamu nak dapat hidayah Allah, kamu dapat yang kedua. Kamu dapat yang kedua yang besar, rahmat Allah. Rahmat biar kita dapat dalam hidup ini. Sepanjang rahmat maksudnya apa dia? Allah mula menyayangi kita. Rahmat ni maknanya kasih sayang Allah. Allah sayang pada kita. Macam mana nak suruh Allah sayang pada kita? Dalam hidup ni, dalam hidup kita ni, kita nak suruh Allah jadi sayang. Tarik perhatian Allah. Dalam bilion manusia yang ada ni, kita ni nak tarik perhatian Allah. Kita seorang je nak tarik ni, macam mana aku nak suruh Allah pandang pada aku. Lalu kita sebut, Allah marhamni fa innaka bina rahim. Ya Allah, tolong kesianlah pada saya ya Allah. Kerana saya perlu sangat kasih sayang kamu ya Allah. Kan dalam doa kita, Allah marhamna fa innaka bina rahim. Kamu dengan saya ni ya Allah. Memanglah dalam hidup ni kan, kita ni nak sebut sayang ya Allah. Nak suruh kamu sayang pada aku ya Allah. Nak suruh Allah sayang pada kita ni, nak tarik perhatian. Bila Allah sayang, Allah akan bagi benda yang kita nak dan kita harap. Macam mana kita nak suruh dapat kasih sayang Allah? Kita mesti jaga Allah. Sebut ihfazillah yahfazka. Rasulullah sebut, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Dalam hidup ni, kalau kamu nak suruh Allah sayang pada kamu, kamu jaga Allah dalam hidup kamu. Yang ni besar. Satu, kita bila kita jumpa dengan orang, kita sebut Assalamualaikum warahmatullah. Kita sebut warahmatullah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah pada kamu. Dalam hidup kita ni, dapatkan yang kedua, rahmat Allah. Berbincangan, ulama-ulama bincang yang kedua. Yang ketiga, dalam hidup kita ni, dapatkan keampunan Allah. Ni yang tajuk yang kita nak sebut ni. Sepanjang kita hidup ni, biar Allah ampunkan dosa kita. Jangan tertinggal sikit pun dosa dalam keadaan ini. Dalam hidup kita ni, jangan ada sisa-sisa dosa ini. Kita tanya, dosa ni bila Ustaz? Macam mana kita nak dapat kesan kita ni ada dosa? Bila kita tak rasa lazat lagi dalam beribadah. Bila kita tak rasa lazat dalam ibadah, itu tanda banyaknya dosa. Tapi kalau bila kita dirasa lazat dalam ibadah, tanda di saat tersebut Allah kurniakan kita rahmat yang berterusan dan berpanjangan. Yang ni dalam hidup kita ni, kita diajar supaya dalam hidup kita ni kita nak sangat yang disebut dengan apa dia? Keampunan daripada Allah SWT. Setiap kali mana kita buat dosa, sekali titik hitam. Dua kali kita buat dosa, dua kali titik hitam di hati kita. Rasulullah SAW sebut demikian. 3 kali kita buat dosa, 3 kali titik hitam. Tuan-tuan bayangkan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian bayangkan. Kalau kita dipenuh dosa-dosa, kita tak pernah pun minta ampun pada Allah. Hatta nuktatan sauda,
Rasulullah kata, hitam hati kamu. Waktu tu kamu rasa nikmat lagi kah dalam ibadah kamu? Tak rasa dah nikmat. Tak rasa lagi lazat. Ada orang, dia baca Fatihah, dia boleh mengalir mata. Ada orang yang dia baca Qul Huwallah, dia boleh menggetar jiwa dia. Kenapa dia jadi demikian? Kerana bersihnya jiwa dia ni bersih. Ada orang yang puas baca Quran, tersengih je dia. Dalam hidup dia tak ada rasa apa-apa dalam hidup dia. Ada orang baca Quran tak boleh mengalir mata. Dengar lagu Kush-Kush Tahir, mengalir pula air mata dia. Nak sebutnya, dia dalam hidup dia ni benda apa ni? Dosa. Dosa yang meliputi dalam tuadan. Lalu Islam ajar, tiap-tiap perjalanan hidup ni minta ampun. Jalan je kita duduk seorang-seorang, sebut Rabbighfirli. Ya Allah, tolong ampunkanlah dosa saya ya Allah. Kita hidup ni, kita buat apa benda pun pada kita ni, kita sebut je Allah marhamni. Ya Allah, tolonglah belah kasihan pada saya ya Allah. Allahumma gfirli, Rabbighfirli, Allahumma gfirli. Sebut tubna ilallah wa raja'na ilallah wa dandimna ala ma fa'alna. Bila kita sebut benda demikian, maknanya kita sedang membuang dosa-dosa yang melekat pada tubuh badan kita. 3. Yang keempat, tolong dapat keberkatan dalam kehidupan. Biar berkat. Dalam hidup ini, kita bukan nak rumah besar, tapi kita nak rumah berkat. Kita bukan nak kepada yang disebut dengan rezeki yang banyak, harta benda yang banyak, tapi kita nak harta benda yang berkat. Kita bukan nak makanan yang sedap, tapi kita nak makanan yang berkat. Satu, bila kita nak makan, kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Kita sebut demikian. Pagi-pagi, waktu mana subuh, kita salat dalam salat subuh kita, doa kunut kita mesti sebut wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, tolong berkatkanlah pada kami terhadap apa yang telah kamu kurniakan pada kami ya Allah. Kita minta berkat. Berkat ni apa dia? Sesuatu yang sikit tetapi dirasakan banyak. Berkat ni sesuatu yang sukar tetapi dirasakan senang untuk kita nak lalui. Berkat ni apa dia? Sesuatu yang panjang masa dia tetapi kita rasa singkat je perjalanan masa tersebut. Itu berkat. Macam kita duduk majlis ilmu ni kan. Kalau saya kata kita berhenti sakat ni lah, terkejut kita. Ustaz, baru je rasa belajar tadi. Kita rasa demikian. Tanda apa dia? Tanda berkat lah tu. Tanda berkat. Ramadan. Para hadirin sekalian perhati betul-betul kan. Ramadan tu, kita lalu sebulan bulan Ramadan. Awal-awal bulan Ramadan tu kita kata lambat lagi ke nak 29. Kita jadi demikian. Tapi, bila sampai 22, 23 tu, alah cepatnya Ramadan kita rasa. Maknanya apa dia? Ramadan al-Mubarak. Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Hidup ini bukan nak pada rezeki, harta benda banyak, tapi nak harta benda berkat. Buat apa rumah besar tapi penuh hantu raya? Untuk apa dalam hidup kita ni? Kereta mewah, ada driver lagi, duduk belakang lagi, tapi masam je dalam kereta. Untuk apa kita demikian? Lebih baiklah kereta kancil je. Ada orang kereta kancil kan, anak 16 orang dalam kereta, sibuk melambai orang tepi jalan. Mak ayah senyum je dalam kereta, relax je dalam kereta. Tanda apa dia? Berkat. Hidup ini Allah sebut biar kamu dapat keberkatan. Ini panjang, ulama-ulama bincangkan lagi. Yang kelima, tolong dapatkan ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak dalam hidup ini. Ilmu kita ni biar jadi banyak, biar banyak. Tiap-tiap hari yang kita lalui mesti berilmu. Jangan kita lalui pada setiap hari tanpa ilmu yang baru. Jangan. Rugi kita. Biar naiknya cahaya matahari pada hari ini, ilmu lagi pada kita. Tambah lagi ilmu. Tambah lagi ilmu dalam hidup kita. Rasulullah sebut, mana-mana hari yang naiknya matahari pada hari tersebut, tiba-tiba tak bertambah ilmu aku dan tak bertambah keyakinan aku pada Allah, fala burikalah. Tidak ada keberkatan langsung hidup pada hari tersebut. Maknanya ilmu biar banyak. Ilmu kita ni biar ada. Ilmu apa dia? Kita tanya, ilmu apa Ustaz dalam hidup? Ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran ni, jemaah-jemaah sekalian, tak akan padam ilmu. Baca Quran, baca. Bila kita baca, lagi banyak ilmu. Lagi banyak baca, lagi banyak ilmu yang kita dapat. Ilmu apa dia? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu dalam hadis Nabi, hadis Nabawi, banyak ilmu.
yang diajar pada diri kita. Tapi kita tak pernah pun nak menambah ilmu itu dalam hidup kita. Menambah ilmu, tambah pada diri kita demikian. Dibeza bila kita tambah ilmu, lagi naik darjat kita di sisi Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang keenam, yang kita kena dapat dalam kehidupan ini, keikhlasan dalam setiap perbuatan. Yang kita kena dapat sepanjang kita hidup atas dunia ni, biar jadi ikhlas. Payah nak jadi ikhlas, susah kita nak jadi ikhlas. Tapi kita kena berlatih, segala benda kita buat mesti lillah. Semuanya untuk Allah, untuk Allah. Dalam hidup kita ni biar kita ikhlas. Berumah tangga ikhlas. Tak adalah kita duduk tengok muka suami kita, menyesal pula aku kahwin dengan orang tua ni. Jangan ada perasaan demikian. Mula kita tengok muka suami kita, alhamdulillah aku ada suami. Buruk-buruk wajah dia pun suami aku. Kita sebut demikian, alhamdulillah. Alhamdulillah ni penuh dengan keikhlasan. Bibir kita ni sentiasa sebut alhamdulillah. Anak-anak kita bawa balik keputusan PSA kan, tengok merah, alhamdulillah kita sebut. Ada juga keputusan PSA, orang lain tak ada langsung keputusan. Maknanya kita ni ikhlas kan. Sukanya kita, terhiburnya hidup ni dengan ikhlas. Balik ke rumah kejap lagi kan, balik ke rumah ni, masuk ke dapur, lapar ni, buka tudung saji, tarik, tengok tak ada, kosong, alhamdulillah. Kenapa? Ada lagi tudung saji ni. Nak sebutnya alhamdulillah. Alhamdulillah sentiasa ada dalam hidup, penuh ikhlas. Dalam hidup kita ni sentiasa kita sebut alhamdulillah, summa alhamdulillah dalam hidup. Dan yang akhir sekali, kita mesti dapat dalam hidup kita ni, di dunia ini, kena dapat apa dia? Dapat yang disebut dengan husnul khatimah. Dapatkan husnul khatimah yang sedang kita tunggu-tunggu saat itu. Dalam hidup ni mesti dapat juga husnul khatimah. Jangan tak dapat husnul khatimah, tak ada manfaat langsung hidup kalau kita hidup dalam keadaan tak dapat husnul khatimah. Yang ni yang penting ni. 7 perkara yang penting yang mesti kita dapat waktu mana kita hidup. Ulama-ulama sebut dengan tujuan bila kita hidup ni kita dapat yang ni. Salah satunya kesempatan untuk bertaubat. Tajuk ni kita sambung pada minggu yang akan datang nantilah, insya-Allah. Kita berhenti setakat inilah. Kita sambung pada akan datang dalam membicarakan tajuk yang seterusnya nanti, insya-Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana ammah wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. اللهم ارحمنا فإنك بنا راهم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والتف بنا يا الله إنك أنت اللطيف الخبير. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.